اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa selama 30 hari di dalam bulan Ramadan, dan juga telah diwajibkan kepada seperti mana telah diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum daripada ini. Semoga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas izinnya dapat lagi kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, solat asar secara berjemaah. Dan Alhamdulillah kita sekarang ini sudah masuk ke fasa, nak masuk ke fasa yang kedua di dalam bulan Ramadan. Sekejap saja masa kita rasakan, ya. Ini dah 8 hari dah kita berpuasa. Kalau produk yang baik ini, ya, kalau satu produk yang baik, satu barang yang baik ini, bila kita jual dia, sekejap dia habis. Dia tak lama, sekejap je. Sebab dia barang original orang kata. Ya? Kalau barang tiruan ni memang lambat nak habis lah. Berlambak di pasaran. Ya? Jadi Ramadan ni, kata tuan-tuan guru kita, dia merupakan satu bulan yang cukup istimewa, terutamanya kepada umat Nabi SAW. Sebab itu kedatangannya hanya setahun sekali. Berbanding dengan bulan-bulan yang lain, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai-bagai manfaat, kelebihan yang berganda-ganda, terutamanya bagi mereka yang ingin mendapatkan satu sifat di dalam diri mereka, iaitu sifat taqwa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kita baca tadi. Wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan kepada kamu berpuasa dalam bulan Ramadan. Kemudian ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini, Allah kata bukan suatu ibadah yang baru, tetapi dia ibadah yang pernah dilakukan oleh umat-umat yang sebelum daripada ini. Tujuannya adalah untuk semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa ini satu sifat yang perlu dicari, dan ia perlu dibina di dalam diri kita. Barulah sifat takwa itu wujud dalam diri manusia. Takwa ini, kata ulama, dia macam brek kereta. Manusia ni kena ada brek. Kereta kalau tak ada brek,
dia langgar semua. Break bagi diri manusia ni takwa. Kalau orang yang tidak ada takwa, dia boleh buat apa saja yang dia suka. Dia boleh langgar segala-gala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sifat takwa ini menjadi satu rukun dalam khutbah Jumaat setiap minggu. Mesti diingatkan kepada para jemaah kerana kepentingan takwa dalam diri manusia. Dan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini tuan-tuan sekalian, dia merupakan salah satu ibadah yang dapat melahirkan sifat takwa di dalam diri pelakunya, di dalam diri orang yang melaksanakan puasa itu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya berpuasa setahun sekali, 30 hari je, tak banyak. Selain daripada digalakkan untuk puasa-puasa sunat, dalam setahun 30 hari Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa. Dan Allah pilih ibadah puasa ini pula di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, kalau orang tanya kenapa Allah pilih bulan puasa ni dalam bulan Ramadan, antaranya kata setengah ulama melihat daripada nama bulan itu sendiri. Dia bulan yang Ramadan. Ramad maknanya panas. Panas. Jadi bila panas ni, seolah-olah dia api yang membersihkan, ataupun kepanasan itu dia membersihkan dosa-dosa manusia. Kan, panas. Tapi ada setengah orang, bulan Ramadan ni kita dalam minggu ni saja panas berapa hari je, banyak hujan, sejuk aja, kan. Tapi selalunya di akhir Ramadan nanti 10 akhir ni selalunya memang panas. Panas dia luar biasa. Dan kepanasan itu menyebabkan tubuh badan kita ini tuan-tuan menjadi semakin lemah kerana kekurangan air di dalam badan. Dan ini satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi pada kita. Ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, umatku telah diberikan 5 perkara pada bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat lain sebelumku. Pertamanya, apabila datang malam pertama dalam bulan Ramadan, Allah melihat mereka dengan pandangan rahmatnya. Dan sesiapa yang dilihat oleh Allah, dia tidak akan mengazabkannya selama-lamanya. Nabi SAW menyebut dalam hadis ini, Nabi kata ada 5 kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat Nabi SAW ini dalam bulan Ramadan, yang mana kelebihan ini Allah tidak pernah berikan kepada mana-mana umat pun sebelum daripada ini. Pertamanya, pada malam Ramadan, awal Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, melihat hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Sebab itu ada dalam riwayat yang lain menyebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Ramadan awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Bulan Ramadan ni di 10 awalnya adalah rahmat daripada Allah. 10 pertengahannya adalah keampunan daripada Allah. Dan 10 yang terakhir adalah kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini dah menghampiri fasa yang kedua.
2 hari lagi kita akan menghabiskan fasa yang pertama, iaitu fasa rahmat Allah. Dalam fasa ini berkemungkinan kita masih lagi tidak merasai apa-apa perubahan dalam diri. Kita nak tunggu tengok fasa yang kedua, fasa yang ketiga, itu baru kita akan merasai ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan ini kita selalu duk dengar tuan-tuan guru kita sebut adalah bulan untuk beramal. Sebenarnya bukan bulan untuk beramal. Bulan untuk beramal ni semua bulan. 12 bulan. 12 bulan adalah bulan untuk beramal. Cuma bulan Ramadan adalah bulan untuk menggandakan amalan. Menggandakan nilai-nilai amalan kita. Menggandakan jumlah amalan kita. Kerana disebabkan anugerah yang Allah Ta'ala nak beri khusus di dalam bulan Ramadan ni sahaja, yang menyebabkan kita mesti menggandakan amal kita. Karena kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadana futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Dan dalam riwayat yang lain Nabi sebut, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nabi kata bila datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka seluruh pintu syurga seluas-luasnya dan menutup segala pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala merantaikan segala syaitan. Dan kemudian Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal soleh, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada perkara istimewa yang Allah Ta'ala beri kepada kita dalam bulan Ramadan ini, bagi saya lah, saya nampak yang paling istimewa sekali. Apa dia? Iaitulah dirantai segala syaitan. Dirantai segala syaitan. Syaitan ini, tuan-tuan tahu, syaitan inilah yang penyebab utama kepada manusia selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan syaitan bersama dengan kita 11 bulan. Hanya 1 bulan ni saja Allah Ta'ala isytiharkan cuti pada syaitan. Setahun 30 hari. Macam orang kerja kerajaan lah juga. Cuti setahun 30 hari. Syaitan pun Allah bagi cuti juga 30 hari. Daripada buat kerja ganggu manusia. Sebab itu Nabi kata, celakalah seseorang yang apabila berakhirnya Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ampunkan dosa dia. Ini. Bagi saya melihat ini adalah satu anugerah Allah yang paling besar sekali. Kerana manusia ni dengan adanya syaitan adalah punca kepada manusia untuk susah nak dekat diri pada Allah. Tuan-tuan boleh tengoklah suasana kita ada sekarang ni pun, tuan-tuan dah boleh nampak dah. Beza di antara kita bukan bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Kualiti ibadah manusia. Tak payah pergi jauh, kita tengok kehadiran orang ke masjid, sudahlah. Yang tu saja pun kita dah boleh nampak. Kalau bulan Ramadan ni tuan-tuan nak cari Allahu Akbar, bulan yang lain Ramadan ni kita nak cari jemaah solat ni, tak tahulah di masjid ni. Tapi boleh dikatakan 80% masjid ni solat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Kalau bukan bulan Ramadan ni kita susah nak cari orang yang 5-6 saf semayang. Terutama maghrib dengan Aisyah, subuh. Tetapi dalam bulan Ramadan ni, waktu yang sama, kefarduan yang sama,
Cara hidup yang sama, cuma yang beza makan tak minum ya. Kita tengok penambahan orang datang ke masjid ni luar biasa. 2 hari bulan malam hari tu lagi. 2 hari bulan April malam tu pun kita dah tengok ada beza dah. Sedangkan bukan puasa lagi, baru nak tarawih malam pertama, penuh masjid, melimpah sampai tak cukup ruang. Kenapa sebelum daripada ni dia tak boleh jadi ramai macam tu? Ini persoalan yang kita nak kena fikirkan, muhasabah untuk diri kita. Sebenarnya Allah Ta'ala buat ni benda ni sebab itu Allah kata cukup celaka seorang manusia ni kalau bulan Ramadan dengan segala nikmat yang aku berikan ini pun dia tak mampu lagi nak menjana kebaikan di dalam amal dia dalam bulan ini. Jangan dia harap dalam bulan yang lain dia nak jadi dia jadi orang yang baik, orang yang menjaga agama. Syaitan ni 30 hari ya tuan-tuan, Allah Ta'ala tak bagi dia ganggu kita. Sebab apa? Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk menambahkan ibadah. Meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah. Kita sendiri pun tuan-tuan, kadang-kadang kita tak terasa ke? Bila dalam bulan puasa ni, lepas buka puasa ya, teringat nak pergi masjid. Lepas buka puasa ya, teringat nak pergi masjid. Lalu sembahyang Isya. Kemudian boleh duduk lagi lepas Isya tu sampai pukul 10, 20 rakaat. Boleh semayang pula lagi. Pasal apa dalam bulan-bulan yang lain, kadang-kadang nak main semayang berjemaah Isya di masjid pun, kadang-kadang kita duduk sibuk, terlepas sedia. Sebab syaitan ada. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Sesiapa, ya Allah kata, sesiapa yang dirinya gagal untuk banyak mengingati aku, nuqayyid lahu syaitana, Allah Ta'ala akan jadikan dengan dia seorang sahabat qarib yang namanya qarin, yang mana di kalangan jin. Di kalangan jin Allah Ta'ala akan hantar kepada dia menjadi sahabat qarib dia, yang mana jin ini ada namanya qarin. Kerja dia adalah untuk menasihat, membisikkan perkara-perkara jahat kepada dia. Punca dia tak ingat pada Allah ya. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, jiwa manusia ni boleh diubah. Kita boleh berubah sebenarnya. Tetapi ejen untuk kita buat perubahan itu, ejen untuk kita nak berubah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu makhluk kepada kita, yang makhluk ini menjadi ejen ujian kepada kita yang nak berubah ni. Kan senang tuan-tuan dengan syaitan ni, jangan buat main dengan dia. Syaitan ni satu sifat yang kita rasa-rasa boleh tiru, boleh ambil contoh daripada sifat syaitan ni. Apa dia agak-agak? Istiqamah. Nah, syaitan ni dia tak putus asa. Dia tak ada sifat putus asa. Tak ada sifat malas. Tak ada sifat berputus asa. Oh, malah hari ni malah nak kacau manusia. Tak ada. Dia akan kerja terus daripada mula-mula dia benci kepada Adam sampai makhluk yang terakhir sekali. Hari kiamat. Lagi tak berlaku kiamat, dia akan buat kerja dia. 24 hour. Siang, malam, pagi, petang. Dia tak rasa jemu untuk menyesatkan manusia. Kerana apa? Kerana dia balas dendam dengan kita. Tuan kena ingat, Ramadan ini pun kena jaga ni. Setan ni. Kita ni pasal tak ada setan ni. Boleh puasa ni. Cuba ada setan. Bungkui. Tak boleh nak puasa tuan-tuan kalau ada setan ni. Boleh nak puasa pukul 11. 5-6 orang kawan-kawan ajak pergi makan si ayam. Lah tak apa puasa sunat. Jadilah dapat setengah hari pun. Tengok. Kita tak boleh. Pasal syaitan tu meh. Dia ada nasihat kita. Hang puasa Ramadan sudahlah kata. Buat apa puasa sunat ni? Kan? Betul juga. Anak puak makan nasi. Nampak? Nak main masjid dah ni.
Alah masjid boy, dia nanti bila-bila boleh pergi masjid. Dah tak mai dah masjid. Nak pergi mengaji dah ni, dapat dah maklumat kata ustaz nak mai malam ni. Dah bini pula dia cucuk ajak pergi semalam. Tapi bila syaitan tak ada, kita nampak kuih ramai mai masjid. Boleh ramai. Orang ni sebelum ni pergi mana? Ada juga, rumah tu juga, lorong tu juga. Tapi siapa dia tak boleh main sini? Pasal syaitan lah. Tapi bila syaitan tak ada, kita boleh main pula. Syaitan tak ada, kita boleh main. Waktu syaitan tak ada, inilah peluangnya Allah Ta'ala suruh kita berusaha bersungguh-sungguh untuk, orang kata apa? Charge bateri kita yang lemah ni. Cas iman kita 30 hari. Kena cas iman kita dengan apa? Dengan tingkatkan amal soleh kita. Amal soleh ni banyaklah. Puasa antaranya, sedekah, baca Quran, berzikir. Oh itu. Kena tingkat. Kalau dulu kita berzikir 100 kali ya sehari, bulan Ramadan kena lebih daripada 100 kali. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita nak charge energi kita. Kita ni umpama bateri tuan-tuan. Kita ni umpama bateri yang kena charge. 11 bulan kita duk kena sedut bateri kita daripada syaitan. Syaitan duk sedut bateri kita. Duk sedut kekuatan iman kita. Duk uji kita dengan keseronokan dunia dan sebagainya. Kita jadi lemah. Waktu kita lemah tu, kita tak tingkatkan amal kita. Dan syaitan akan pastikan amalan kita tidak akan meningkat. Pasal dia ada. Dia tidak dikurung oleh Allah. Sekarang ni Allah kurung dia 30 hari. Dia tidak ada dalam diri kita. Bila dia tidak ada dalam diri kita, yang tinggal daripada diri kita ni apa dia? Hawa nafsu. Hawa nafsu ni hasil daripada tarbiyah dia yang 11 bulan sebelum ni. Tapi boleh berubah. Boleh berubah. Dengan apa? Dengan meningkatkan amal soleh dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Sebab itu Nabi suruh kita dalam bulan puasa ni. Nabi suruh kita banyak minta ampun pada Allah. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Masalah hidup manusia sekarang ni yang malas salat, yang malas semayang, yang buat maksiat, minum marak, berzina apa semua ni, adakah disebabkan manusia itu sendiri? Dah. Manusia itu sendiri, dia sendiri pun tak mau buat. Ada kesedaran, tetapi kesedaran itu tidak cukup. Dengan adanya syaitan ini menyebabkan dia gagal untuk menjadi orang-orang yang terbaik dalam hidup dia. Kita bercakap dalam soal untuk nak menjadikan manusia ini lebih dekat kepada Allah. Kita bercakap di luar Ramadan. Ini satu cabaran yang besar pada kita. Kerana kita berhadapan dengan syaitan. Tetapi bila mana Allah, sebab itu Allah Ta'ala meletakkan Ramadan ini, meletakkan segala nikmat di dalam Ramadan ini lebih dalam bulan-bulan yang lain. Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita cari banyak-banyak pahala, kekuatan dalam jiwa kita dalam bulan ini. Ya, kalau nak sedekah tu banyak. Ingat daripada akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita nampak Nabi sendiri telah mempamerkan satu sikap Nabi, akhlak Nabi dalam bulan Ramadan dari sudut amal soleh. Setiap malam Nabi beribadah. Sedekah Nabi umpama angin yang bertiup kencang apabila datangnya Ramadan. Kita pun kena banyak sedekah, sodok simpan duit dalam bank tu setahun sekali, bukan banyak mana pun. Sedekah banyak. Kalau kita nak menambahkan rezeki kita, kita nak tambah rezeki kita, jangan pi meniaga. Jangan duk nampak kena meniaga saja, kena bekerja saja baru rezeki kita bertambah. Tidak. Rezeki kita akan bertambah hanya dengan bersedekah. Kita sedekah nanti rezeki akan datang kepada kita. Kadang-kadang kita tak berniaga pun duit sampai. Kita tak bekerja pun duit datang. Rezeki. Tapi kita duk faham kalau rezeki itu duit lah. Kita tak nampak benda lain juga adalah rezeki. Isteri yang soleh, solehah.
anak-anak yang soleh dan solehah, rumah yang selesa, rezeki, kesihatan, rezeki. Nah, boleh main masjid, itu lagi rezeki. Nah, orang sihat ni orang senang. Orang senang ni makna apa? Yang kita duk faham lah, orang senang ni duit banyak lah. Nah, orang senang bukan duit banyak, itu orang ada duit. Kan? Orang senang ni orang yang apabila azan boleh main masjid, tu orang senang. Bila dengar kuliah ada di masjid, dia boleh main, tu orang senang. Tapi kita nampak orang senang ada duit. Dah. Kita nak senang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam, kita nak senang. Senang yang diiktiraf oleh Allah, bukan diiktiraf oleh manusia. Bila kita tengok senang tu, kita nampak kena ada wang ringgit banyak, tu yang sampai manusia tak mau buat apa, langsung beribadat ni. Tak peduli langsung masjid surau, tak peduli langsung mengaji. Pasal nak senang punya pasal. Tidak. Main masjid boleh apa? Mai pun bukit kosong, balik pun bukit kosong. Siapa nak yakin? Hanya orang beriman saja yang yakin. Kalau orang masjid pun ada sifat macam tu lagi, mati lagi bagus. Hanya orang-orang yang beriman yang yakin dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah-tambah lagi Allah dah janji dan mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kelebihan bulan Ramadan ini, ya Allah Ta'ala nak gandakan amalan sunat diberi pahala wajib, amalan wajib dilipat 70 kali lipat tinggi. Kita semayang tarawih malam-malam ni tuan-tuan. Tanya semayang tarawih ni macam mana ustaz? Muakkadah ke? Tak muakkadah pun. Semayang tarawih ni sebagai satu sunat biasa. Tuan tahu tak? Semayang sunat ba'diyah Isyak lebih utama daripada semayang tarawih dengan semayang witir 3 rakaat. Kalau kita tak semayang tarawih pun, kita jaga lepas Isyak 4 rakaat. Nabi kata, sesiapa yang melaksanakan 4 rakaat solat sunat selepas Isyak, 1 salam, 4 rakaat 1 salam, seolah-olah dia berada di malam Lailatul Qadar. Ya. Tak mau semayang tarawih malam ni, nak semayang qabliyah ba'diyah Isyak 4 rakaat dengan witir 3 rakaat cukup. Itu sudah memadai. Tapi jangan tuan-tuan buat gitu pula, kosong pula masjid malam ni. Kan? Pasal apa? Dah ustaz cari abang atas semayang tu ya kan. Kita nak ceritanya dari sudut aulawiyatnya. Aulawiyatnya. Tetapi dari sudut keafdalannya di dalam Ramadan, solat tarawih lah. Tapi amalan ba'diyah Isyak ni dengan witir ni bukan Ramadan saja. 12 bulan. Kena buat. Sebab itu bulan ini juga boleh dikatakan bulan untuk orang nak buat perubahan dalam diri dia. Mulakan perubahan dengan tak ada syaitan ni. Lebih kurang tak ada syaitan ni, kita boleh buat perubahan dalam diri kita. Kan? Kita boleh buat perubahan. Kerana mudah kita nak berubah. Kerana tak ada yang nak membisikkan benda tak elok dalam telinga kita ni. Tapi kalau dalam bulan ni kita masih lalai lagi, Nabi SAW kata dalam satu hadis, jikalau berlalunya bulan ini tanpa dia mendapat sebarang kebaikan untuk dirinya, kata Nabi, sesungguhnya dia telah dihalang oleh Allah Ta'ala untuk mendapat kebaikan walaupun selepas daripada Ramadan ini. Itu dia. Ini satu motivasi kepada kita semua tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap tahun kita menghadapi Ramadan, tidakkah ada satu satu pemikiran ya dalam benak kita, perubahan? Kita tengok suasana masyarakat beribadah di dalam bulan Ramadan dengan di luar Ramadan amat-amat berbeza. Tidakkah terfikir di pemikiran kita, kenapa jadi macam tu? Sedangkan solat fardunya 5 waktu, begitu jugalah dalam bulan Ramadan pun sama juga. Tapi kenapa solat di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan ada perubahan? Puncanya, syaitan tak ada.
Tu je. Jadi bila lepas Ramadan ni, jadi balik macam asal, maknanya setan telah berjaya merasuk diri-diri manusia. Dia balik cari tuan dia balik. Jadi tak ada makna apalah tuan-tuan. Tak ada makna apa dalam hidup kita kalau begitu keadaannya sepanjang tahun macam tu. Jadi syaitan pun tak pedulilah. Aku kena kurang 30 hari pun aku tak heran lah. Masuk satu cawan malam raya ni macam tu balik lah. Mereka tak usah bimbang lah. Tak usah bimbang. Kita boleh masuk balik kat mereka. Jangan kata hak baru nak berubah. Hak duk main dah ni pun kadang-kadang tuan-tuan sekalian pun kadang-kadang jadi masalah juga. Hidup kita ni. Jadi kena jaga tuan-tuan. Syaitan ini kena jaga. Dia adalah makhluk Allah yang cukup cerdik tuan-tuan. Cukup cerdik. Nak ganggu kita ni. Kalau dia ganggu orang yang rajin main masjid, dia payah dah nak ganggu tak main masjid. Pasal dia dah memang ahli masjid. Dia akan ganggu. Kok mana pula? Dia akan ganggu dari sudut perasaan pula. Dia akan ganggu dari sudut niat pula. Was-wasnya. Ambil ayat semayang dah 3 dah berasa lagu 2, berasa lagu tak kena tanu, tak kena tani. Dia kok tu pula. Kan? Rajin dah main masjid, dia duk bisik pula. Tengok buruk orang di masjid, kan? Duk sangka buruk dengan orang lah apa semua. Tok Iman, Tok Bilal pun dia kacau juga. Kacau macam mana? Tok Bilal main awal masjid, main awal masjid kan? Buka pintu, buka lampu apa semua. Pok ni kalau aku tak main, pakai tak buka lah lampu masjid apa semua ni. Kalau tak arak aku. Pi tuan-tuan habis semua. Mudah aja. Bukan nak anti pi sembah tokong kan. Pi berzina ke, pi minum arak ke, pi apa. Yang penting amal dia tu terhapus. Dah ada sifat riak dalam diri tu, bangga diri habis. Clear. Kan? Tok Bilal pun seronok. Ya bahasa dia main awal masjid lah apa semua bang boleh. Padahal uci boleh tak ada apa lah amalan dia tu semua dah ditolak Allah Taala kerana ada sifat sombong diri, riak, berbangga dengan amalan dia buat. Jaga tuan-tuan. Ingat setan ni bodoh. Setan ni makhluk Allah yang paling alim tuan-tuan tahu. Dia jadi ketua malaikat dulu. Sikit main lah. Tuan-tuan. Bahaya kita ni tuan-tuan. Bahaya. Kalau kita tak membina satu dinding yang kukuh sempena 30 hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa takut ke? Dia mengurangkan minat kita kepada agama. Setan ni dia akan kurangkan minat kita pada agama. Dalam bulan Ramadan kita jadi minat nak main masjid, minat nak main semayang, minat nak duduk di masjid. Tapi dalam lepas Ramadan ni kita ada perasaan macam susah nak main masjid, disibukkan dengan dunia. Tu tambah kalau ada kuliah ilmu di Johor ni dicuti. Bulan Syabannya, masuk Syaban, akhir Syabannya, ustaz-ustaz dapatlah kain plekat selai, bunga telur 2 biji. Campur hak ustaz punya 4 biji. Ya, tahu ustaz kita cuti nanti kita sambung lepas raya. Boleh ke sambung lepas raya? Kita sambung bulan 12 pula lah. Ustaz kata, pasal apa pula ustaz? Lepas raya Syawal. Syawal baraan saja 4 bulan. Baraannya pasal mengaji tangguh. Ustaz malam ni kita tangguh mengaji pasal orang kampung nak buat baraan. Hak mengaji tu fardu, baraan tu sunatnya. Itu dia sibuk kat situ. Dalam duk baraan tu pun duk pakai baju Melayu dengan syut sampin apa semua songkok, elok pun lohok tak semayang. Lohok tak semayang tuan-tuan. Naik motor berembur ramai-ramai, rumah ke rumah, pukul 1:30. Dengar azan, duk melepak air di rumah. Tak pergi semayang lah. Pasal apa? Siapa bang? Ada setan lah. Kan? Apa ramai dah pergi masjid. Nanti lah semayang relax lah lalu kan. Perut kenyang tu makan macam-macam tadi kan. Kena rokok 2-3 batang. Bungkui tuan-tuan.
Jangan kata yang muda, yang tua pun macam tu pun ada. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Benda budaya yang asalnya tidak dilarang oleh agama, kita nak kena perelak sikit ikut cara yang disuruh oleh agama. Baru dapat pahala. Kalau tidak, sia-sia je. Nampak? Yang itulah punca utama dia syaitan. Sebab tu saya nampak nikmat yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan ni pada kita adalah dikurung syaitan. Sebab apa? Amalan-amalan yang lain kita boleh amalkan dalam bulan-bulan yang lain seterusnya. Tetapi syaitan dikurung ni hanya dalam bulan ni je. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kat kita Nabi. Rasulullah SAW. Allah bagi kat kita lagi Quran. Nampak? Tuan-tuan tahu tak Quran dengan Nabi ni fungsi dia apa? Nabi ni penerang kepada Al-Quran. Al-Quran ni apa? Hudan linnas. Petunjuk kepada manusia. Manual manusia. Kalau beli mesin basuh, manual kena ada. Kalau tak ada manual, kita tak kerti nak guna mesin tu. Manusia ni manual dia Quran. Maknanya, tujuannya untuk kebaikan lah. Nabi untuk membaikkan manusia. Al-Quran, kitab untuk Nabi ceritakan bagaimana manusia nak baik. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala bagi syaitan pula kat kita. Syaitan tu suruh buat baik kan? Syaitan tu kerja dia nak suruh buat jahat. Kombinasi di antara tiga ni tuan-tuan sekalian, ini cabaran kita umat Islam. Allah Ta'ala punya sistem pentadbiran Allah tu. Tengok. Dia bagi hidayah, dia bagi jalan ke syurga, dia bagi jalan ke neraka. Hampa pilih nak duduk jalan mana? Nabi duduk tengah-tengah. Kita jalan main, Nabi duduk suruh kita masuk syurga. Kita lagu duduk masuk ke neraka. Nabi tarik tangan kita, don't touch my hand. Celah-celah tu syaitan. Mai sini. Alat-alat dia apa? Dunia. Alat-alat dia untuk menarik jiwa manusia. Syaitan duk mesyuarat 24 jam. Bagaimana nak menyesatkan manusia. Dia nampak manusia ni kalau taat kepada Allah susah kita nak sesatkan. Jadi kita kena cari elemen-elemen, anasir-anasir yang boleh menyesatkan manusia daripada ingat pada Allah Ta'ala. Apa dia? Dunia, wanita, harta, nikmat. Tuan-tuan, dunia ni dengan duit saja serban besar bakul pun jatuh berdebu, tuan-tuan. Kalau tak kena-kena cara dia, tuan-tuan. Syaitan ni dia cukup alim dalam nak menghasut manusia. Tok Adam kita pun dia boleh hasut. Ni anak-anak dia. Keturunan Adam. Tok hampa pun aku boleh hasut. Takkan hampa aku tak boleh hasut. Pi ramabuk. Small matter bagi aku. Jadi apa tuan-tuan yang kita kena buat sekarang? Nabi kata as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai daripada api neraka. Siapakah yang akan menyebabkan kita masuk dalam api neraka? Syaitan. Jadi kita perlu mewujudkan satu dinding yang kukuh dalam jiwa kita supaya syaitan tidak dapat masuk ke dalam jiwa kita ini. Dengan apa tuan-tuan? Inilah bulannya. Inilah satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala nak beri kita peluang untuk menjadi orang-orang yang soleh. Yang mana syaitan akan susah untuk mengganggu kita. Analogi dia macam ni. Kita umpama dinding, tuan-tuan. Dinding yang kita bina. Tahun lepas Ramadan, kita dah bina dinding yang baru. Masuk saja Syawal sampai Ramadan nak ke bulan Syaban baru ni, syaitan selepas masuk satu Syawal dia dilepaskan dan dia akan berusaha kembali untuk mencari tuan-tuannya, untuk mengganggu semula, melaksanakan balik, masuk ofis balik, kerja balik.
Tetapi bila dia masuk saja ofis, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh bekerja. Dia rasa pekerjaan dia tu lagi berat. Pasal apa? Pasal kita baru selesai saja renovate kita punya dinding kita, hak retak-retak dulu ni. Dengan semayang kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan baca Quran kita, dengan bersedekah kita dan sebagainya. Kita dah tacak balik dinding kita yang merekah dulu. Dengan simen yang berkualiti, bata yang berkualiti dah apa semua. Oh, cantik kilat elok. Oh, setan kata susah dah. Kita nak hentak balik ni susah. Kena makan banyak masa. Kena intensif sikit. Kan? Boom. Tapi dia buat kerja juga. Dia tumbuk lagi, dia tumbuk lagi, dia tumbuk. Kita bertahan. Sampailah Syaban baru ni. Retak jugalah, retak. Masuk Ramadan. Tacak pula sekali lagi. Yang tu, kita nak jadi macam tu. Jangan sampai separuh masuk Zulkaidah, runtuh terus dah dinding tu. Ni yang duk jadi ni runtuh lah ni. Runtuh terus dinding. Tak ada langsung prevention agama dalam diri manusia tu. Tak ada langsung dah. Jadi setan tu saja dia pergi duduk bertenggek terus dalam jiwa kita. Sebab tu manusia ni tak minat lepas daripada bulan Ramadan ni. Ramai kita tengok. Masjid saya sudah lah. Mayang subuh, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, cicak 4 ekor. Tapi bulan puasa, subuh, 2 saf. Masjid saya bukan pendek macam ni. 1 saf 60 orang. 60 ke 70. Kalau 2 saf dah tak 120. Dah macam main Jumaat dah kiranya. Mayang subuh. Mayang Isya 5 saf. Ya Allah. Kita tengok pun gerun. Mai kok mana makhluk ni? Kan? Siapa semayang Isya dia boleh mai ramai lagu ni? Sebelum ni hampa pergi mana? Nampak? Ini. Kita kena sama-sama fikir untuk diri kita lah. Jangan tengok orang. Dia ni. Jangan duk tunjuk orang. Tunjuk kita sendiri. Muhasabah untuk diri kita. Kita kena kata, ya Allah, insya-Allah lepas daripada Ramadan ni, amalan berjemaah di masjid dan amalan-amalan yang ku buat ini akan aku teruskan, istiqamahkan. Sebab itu, para imam, para bilal, kalau berdoa, jangan lupa. Kita doakan semoga jemaah-jemaah kita yang ramai-ramai bulan puasa ni, agar mereka ni jadi jemaah yang beristiqamah dengan apa yang mereka duk buat sekarang. Kalau mereka boleh penuh sembahyang Isya ramai, begitulah juga selepas daripada Ramadan ni pun ramai macam ni juga. Tapi tak ada nak bercakap. Tak ada nak bercakap. 8 bau. Tak ada nak bercakap. Bila bangkit tazkirah sikit, buat 4 rakaat. Bangkit tazkirah, buat laporan terus. Ni apa ni, masjid ni buat tazkirah apa. Nak peringat pok ni bila? Bila kita nak peringat pok ni atas mimbar ni? Mana ada masa atas mimbar ni nak peringat dia tentang benda-benda yang macam ni? Kita nak kena baca teks. Tak baca teks, kena ambil tindakan. Kalau teks hari tu makan buah-buahan tempatan, takkan kita nak cakap tak main masjid. Habab saya duk cakap ni, setan bulan Ramadan ni tak ada. Ambil peluang ni main masjid awal. Kalau boleh istiqamah terus. Jangan duk kosongkan masjid dah lepas daripada ni. Itu tujuannya Allah Ta'ala kurang setan 30 hari untuk kita jadi orang baik. Boleh nak cakap lagu tu dari sini? Puak tu kadang-kadang main sembahyang Jumaatnya. Waktu lain tak main. Sebab tu setengah-setengah masjid yang nak buat sangat tazkirah tu. Kan? Nak ingatkan benda-benda macam ni lah. Tapi tempat saya, surau-surau yang di hadapan masjid saya kampung tu, saya tak kira. Empa panggil aku jadi tok imam surau empa ke? Mesti tazkirah tetap. Tak mau, tak usah panggil dah. Potong nama tu. Jawab panggil lagi, sampai tak cukup tempat pula. Kan? Sebab memang jiwa manusia, bila kita bercakap agama dalam bulan ini, dia mudah. Ni tuan-tuan ni boleh duduk ni, alhamdulillah ni. Cuba waktu asar, kita buat pula kuliah macam ni, keluar daripada Ramadan. Agak-agak boleh duduk tak macam ni? Buat maghrib dah. Asar tak nak buat. Nampak ke? Setan nak jalan. Jangan buat bulan besar dah. Kan?
Sedangkan majlis ilmu lah perlu dibanyakkan dalam bulan Ramadan ni. Pahalanya lagi besar daripada bulan yang lain. Tapi siapa kita menjadi cuti pula mengaji? Kuliah duha, kuliah lepas zuhur, kuliah lepas asar. Bukan lama pun, 45 minit je, bukan sampai 2-3 jam. Saya ni pun lagi nak kena berhenti dah ni. Nampak gelisah pun ada dah ni. Kan? Memang kita tak bercakap lama. Tapi siapa kita boleh duduk? Itu masalahnya. Allah Ta'ala lapangkan pemikiran kita. Tak sibuk dengan kerja, dengan apa. Tak sibuk. Boleh duduk, relax. Sebab syaitan tak ada. Itulah. Tunggu syaitan keluar nanti kita nak tengok. Buat sekali kuliah asar. Berapa ramai nak duduk. Tak. Kita buat kuliah maghrib sudahlah lepas puasa ni. Buat kuliah maghrib. Kan? Pasal orang tak pernah buat kuliah maghrib. Bulan Ramadan ni tak pernah buat. Carilah masjid mana ada buat kuliah maghrib. Kan? Padahal kuliah maghrib tu selalu kita duk buat dalam musim PKP ritu ni. Masuk Isya dah abang kat ustaz dah. Isya berhenti sana. Bulan puasa sopa ke? Lepas maghrib Isya kena berhenti. Sekali nak semayang Isya. Lepas tu nak tarawih. Okey. Tapi dah nak mangan. Letih. Siapa tak boleh buat lepas maghrib? Letih ustaz. Letih apa? Letih mangan. Makan punya letih. Ngaji. Tak buat langsung. Tak ada nak tukar pi waktu lain pun tak ada. Terus tutup 30 Ramadan. Istilah menuntut ilmu dalam bulan Ramadan tidak ada. Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Inilah tinggalan daripada syaitan yang telah ditarbiah oleh syaitan. Tinggalan itu. Tuan-tuan, kita nak kiamat dah ni tuan. Nak kiamat dah ni. Nak kiamat, nak mati. Tak apalah kita kata kiamat Dajjal tu mungkin agak jauh lagi lah. Ni, nak mati berapa hari lagi? Kiamat kecil bagi kita tu mati. Nak mati tak berapa hari lagi. Mengaji agama fardu ain pun tak selesai lagi tuan-tuan. Nak tangguh lagi kelas mengaji. Kan? Tak boleh. Kita tak boleh dah tuan-tuan. Bila dah masuk dalam 7 kaki tu, baru tenganga mulut-mulut, baru tahu. Allah dah cerita dalam Quran, golongan ni yang dah mati ni kalau diberi peluang untuk hidup, bangkit saja boleh hidup balik aja. Dia nak beribadat kepada Allah. Antaranya sedekah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, hari kami dah nampak, kami dah dengar, kami dah tengok, kami dah sedang balik mai. Kami nak beramal soleh. Di Qaryah Bukit Pasiang. Nak duduk dalam masjid tak mau balik rumah dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah kata banyak cantik muka hang. 70 tahun aku bagi tak cukup lagi. Bula Allah Ta'ala kata lagu tu balik awal 70 tahun aku bagi umur hantar dunia. Tak cukup lagi. Nak berapa tahun lagi? Itu adalah hadis yang lain Nabi cerita. Jadi itulah para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Antara lain yang perlu kita kena struggle sikit dalam bulan Ramadan ni. Sentiasa berdoa kepada Allah. Agar kita ni sentiasa menjadi manusia yang beristiqamah di dalam amal. Baca Quran kita boleh tiap-tiap hari. Lepas ni pun kena boleh juga tiap-tiap hari. Lepas subuh kita boleh baca Quran. Lepas maghrib kita boleh baca Quran. Tapi sebelum ni kita tak boleh baca Quran. Kita nak terus menerus begitu. Sampai kita mati. Yang ni kita kena minta. Kualiti amal yang kita buat tu, yang pentingnya adalah untuk memastikan amalan yang kita buat itu dapat kita teruskan dalam bulan-bulan yang seterusnya. Bukan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah di dalam bulan Ramadan. Hamba Allah yang senantiasa mendambakan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi kena ingat tu, solat witir ni jangan tinggal tuan-tuan. Setengah orang ni dia lepas habis tarawih aja dia balik rumah. Semayang witir tu lagi penting daripada tarawih tuan-tuan.
Semayang witir tu lagi penting daripada tarawih. Solat ba'diyah Isya itu lebih penting daripada tarawih. Lepas kita bagi salam, mayang Isya, imam baca doa, bangkit buat qabliyah Isya dulu. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Lepas tu baru buat tarawih. Kerana kalau tuan-tuan dah buat ba'diyah Isya 4 rakaat, kalau tuan-tuan malas nak semayang tarawih pun sudah memadai. Tetapi jangan duduk saja. Buatlah amalan yang lain, baca Quran, berzikir ke kan. Orang duduk semayang ramai di sini, kita pergi duduk belakang dinding sana tu. Pegang tasbih satu, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tak? Semayang dah tadi, bang dia. Sekali lagi orang nak semayang tarawih, semayang witir akhir lagi, mai masuk semayang dengan jemaah kita. Zaman Rasulullah dulu bukan semayang macam kita ni, puluhan 20 sekali jalan sampai terbatuk-batuk apa dah. Kan? Dia tarawih ni semayang rehat-rehat maknanya. Zaman sahabat dulu tuan-tuan, depa semayang 2 rakaat 2 rakaat berehat. 2 rakaat 2 rakaat berehat. 2 rakaat 2 rakaat berehat. Kita pulun semua. Tapi nak kata rehat tu kita isikan dengan selawat pada Nabi. Subhana malikil ma'bud, fadlan minallahi ta'ala, fadlan minallahi wa ni'mah, la ilaha, macam-macam bersilah negeri-negeri minta sama. Tujuan apa? Nak bagi ada ruang sikit. Kalau tidak, tak larat tuan-tuan. Lepas satu bangkit macam tu, yang tarawih di Indonesia 7 minit tu. Bisa tengok tak? Gila punya semayang apa lagu tu. Lebih-lebih pergi sembah Tok Kong terus senang. Tu dia ambil lagu tu. 7 minit lah. Kalau buat di Bukit Pasiang lagu tu, masjid ni, tahu lah. Bakar, dia bakar masjid ni. Apalah, pasal itulah gempa bumi banyak sangat tempat mereka tu. Mayang pun dah lagu tu. Bukan sah tu semayang. Malah jadi haram balik tuan-tuan. Saya pun pening. Sebab Indonesia ni dia satu negara yang susah dia nak memperkasakan menjaga agama. Sebab mereka ada ratus juta. 230 juta lebih. Tak macam kita di Malaysia. Lepas tu Ustaz Abdul Samad kata, beruntung kamu orang Malaysia. Kerana kamu setiap negeri ada rajanya, ada muftinya yang mengawal agama kamu, ahli sunnah. Dan ada pula majlis fatwa kebangsaan. Di Indonesia tak ada majlis fatwa ulama ini, tak ada. Dia masing-masing. Muhammadiyahnya lah, Syiahnya lah, Wahabinya lah, apa semua masing-masing. Jadi mereka tak ada satu entiti yang nak pelihara. Alhamdulillah kita di Johor ni menjadi benteng kepada ahli sunnah wal jamaah. Terjaga baik-baik. Tapi jangan sampai kita pembuka jalan ruang untuk orang membinaahkan amalan yang kita buat. Sedangkan kita sendiri yang memburuk-burukkan amalan yang elok itu. Gitu kan? Gitu. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati sedikit. Merahmati kita semua dalam perhimpunan pada petang ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dan lebih lagi saya lah, kita akan dapat sedikit manfaat daripada apa yang kita kongsi sama-sama ini, insya-Allah. Sekadar itu yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita dan segala amal kita, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.